Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini, alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kerana terus bersama dengan saya. Alif Western kata kalau berani buka kotak, dia nak cerita tentang Liberal International. Baik, Alif Western, kita buka kotak. Sekejap lagi kita naik sama-sama. Okey? Boleh Tunggu lepas live tau, lepas live. Saya tertarik dengan LI ni, Liberal International ni. kita bawa naik Alif Western. Okay, thank you. Okay, tuan-tuan, insyaAllah malam ni kita akan berbicara beberapa perkara, insyaAllah. Yang pertama mengenai isu Guan Eng Saman Siti Mastura bersatu buat laporan polis. Dan Muhyiddin juga salahkan undang-undang yang mereka cipta sendiri. Soalan kita adalah di mana Azmin Ali menghilang, konspirasi lemahkan bersatu dikatakan. Dia Muhyiddin tak sebut, tetapi secara tersiratnya seolah-olah datang daripada dua watak ni, iaitu geng Azmin Ali dan juga Cik Gubat. Okay, kita akan tengok kejap lagi. Dan arahan dari PKR, adakah mereka dua ni sebenarnya adalah musuh dalam selimut yang konon nak kembali kepada PKR, maka mereka telah dihantar ke dalam bersatu untuk nak lemahkan bersatu. Is that the story? Ada yang kata tadi, terima kasih Suardi, segala prediksi anda, almost all lah, bukan semua, menjadi kenyataan. Ya, baik. Okay, insyaAllah. Bila nak saman logo Israel Liberal sebab letak logo PKR, nak saman kenapa je bank? Kita soalnya nak saman kenapa? Apa kesalahan dia? Kalau dia tersilap, dia dah turunkan. So dengan menurunkan itu dah dikira satu kesilapan. So tak boleh nak saman. Dia sendiri mengaku bahawa mereka tersilap, G-Bank. Tetapi kita kena ingat, di dalam Liberal International tu, parti gerakan masih ada, G-Bank. Jadi bila parti gerakan tu masih ada, since parti gerakan itu bersama dengan PAS, adakah PAS itu Liberal International? Dan juga salah seorang ahli parti gerakan itu ada di dalam Exco Negeri Kedah. Adakah Negeri Kedah itu juga adalah negeri liberal? Oh my God, jeng. Kita akan tanya soalan itu bila Alif Western nanti nak naik. Kita nanti Alif Western naik, kita akan tag. Sekejap lagi kita bawa naik. Jangan risau, jangan takut. Baik tuan-tuan, kita berbicara dahulu beberapa perkara, insyaAllah. Allah, kita buat awal sangat benda ni. Selangor bakal langsai hutang kerajaan persekutuan menjelang 2024. Menteri Besar Selangor mengatakan, wow. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahari yakin Selangor melalui belanjawan 2024 akan dapat melunaskan hutangnya dengan kerajaan persekutuan menjelang tahun hadapan. Semasa bacaan pertama belanjawan Selangor 2024 di Shah Alam, Amiruddin mengumumkan belanjawan Selangor 2024 berjumlah 2.53 bilion ringgit dengan anggaran defisit berjumlah 330 juta, lebih rendah 450 juta yang dicatatkan tahun lalu. Daripada jumlah itu 1.33 bilion atau 52% diperuntukkan bagi perbelanjaan mengurus dan 1.2 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Bagaimanapun dia berkata negara itu dijangka mengutip hasil 2.2 bilion tahun hadapan yang merupakan unjuran berdasarkan rekod prestasi sebelum ini yang mencecah 2 bilion setakat Ogos 2023. Antara penyumbangnya adalah premium tanah sebanyak 890 juta bersama 40%. Penyumbang terbesar kedua adalah cukai tanah sebanyak 622 juta. Kemudian Amiruddin menambah penyumbang ketiga adalah daripada geran oleh kerajaan persekutuan berjumlah 200 juta yang membentuk 9.7% daripada pendapatan. Mengambil kira semua itu, Amiruddin menyasarkan negeri terajuinya itu akan membayar sepenuhnya hutang kepada kerajaan persekutuan yang kebanyakannya terdiri daripada projek bekalan air dan skim amanah saham Selangor Asas. Berdasarkan rekod terkini, baki tunggak kerajaan negeri dengan persekutuan hanyalah sebanyak 19,207,475 ringgit 78 sen, sikit saja. Jelasnya komitmen penyelesaian liability hutang Selangor juga rendah dengan ansuran air skim asas berjumlah 1.89 juta. Bagi pinjaman projek air sebanyak 17 juta secara asas telah termaktub dalam perjanjian penyelesaian global berkenaan penstrukturan industri air Selangor akan dipindahkan kepada pengurusan aset air berhad yang hanya memerlukan tindakan susulan dokumentasi yang sedang dalam tindakan PABB untuk diselesaikan. Sementara itu, Amiruddin juga mengingatkan mengenai kepentingan perpaduan masyarakat di Selangor. Okey, itu taklah. Now, Selangor sudah sampai ke satu peringkat di mana tinggal berapa belas juta tadi? Itulah jumlah 17 juta je hutang dia. Hutang Selangor yang tinggal kepada di
apa orang kata, kepada kerajaan persekutuan. Jadi pada jumlah tersebut, Selangor mungkin antara negeri yang sudah lagi tidak mempunyai bilangan hutang yang tinggi kepada kerajaan persekutuan. Hasil terima kasih kepada kerajaan Pakatan Harapan di bawah mentadbiran sebelum ini, dan telah berjaya membawa Selangor ke satu height yang baik sebenarnya. Dan menyentuh persoalan itu, saya ada kawan tadi balik daripada Melaka. Saya tanya dia, so macam mana percutian di Melaka? Okey, ramai ke hotel tu? Penuh, dia kata. So saya peluk, macam mana Langkawi tak penuh? Membawa kepada, kenapa cerita Langkawi tiba-tiba nak cerita dengan hutang pula? Kedah, Kelantan, Terengganu antara negeri yang banyak berhutang kepada federal. Malah kalau kita tengok apa orang kata, perdebatan di antara wakil PAS dengan Rafizi Ramli hari itu pun mengatakan hutang ni memang kena bayar, wajib bayar, tetapi adik abang kan, bapa mak, bapa anak, apa kata kita langsaikan. Tuan-tuan, keberhutangan negeri itu kepada persekutuan itu menunjukkan kekuatan negeri-negeri tersebut dan kemampuan pemerintahan itu untuk nak menjana atau nak membentuk atau nak merancang apa saja yang berlaku dalam negeri tersebut. Kita kena faham bahawa kita ni negara berpersekutuan, federalism, di mana federalisme dan juga kenegerian kita ada dua konteks yang berbeza. Kita ada federal, kerajaan persekutuan, dan kita ada kerajaan negeri. Dan dia ada dua pentadbiran yang berbeza. Sebab itu kenapa kita ada ahli parlimen yang itu menentukan apa orang kata undang-undang di peringkat federal, di peringkat persekutuan, kan, perkara-perkara yang merentas negeri. Dan juga kita ada ahli Dewan Undangan Negeri yang menentukan undang-undang negeri. Kita kena faham tersebut. Dan kedua-duanya ini termaktub di bawah jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. InsyaAllah saya akan buat satu video khas menjawab persoalan Nick Ailin yang mencabar 20 section di dalam enactment Undang-Undang Syariah Kelantan. Dan kenapa saya kata benda itu adalah persoalan akademik dan tidak ada kena-mengena pun dengan mencabar kedaulatan Islam dan sebagainya. Yang itu nanti ada video khas yang saya akan buatkan untuk perkara tersebut. Tetapi kita nak balik kepada perkara ini, kita tengok negeri-negeri yang seperti Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah antara negeri yang mundur di negeri Malaysia ini. Tetapi negeri seperti Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan antara negeri yang, dan Kuala Lumpur antara negeri yang maju di bawah pentadbiran Pakatan Harapan dan juga Kerajaan Perpaduan. Jadi kita boleh nampak sebenarnya siapa yang boleh mentadbir. Dia, tuan-tuan, dalam hal pentadbiran, dalam hal pengurusan, dalam hal kebijaksanaan, tidak cukup kita kata orang ini lebih alim daripada orang ni. Maksudnya alim, orang ini lebih beriman daripada orang ni. Iman tu bukan ukuran kita. Oh, dia ni ustaz, therefore dia pandai mentadbir. Tak kena. Tak kena, tuan-tuan. Macam saya katalah, kalau kita naik kapal terbang, tiba-tiba pilot tu kena heart attack, kita nak tengok dua orang. Seorang ni mamat yang bukan Islam, tapi dia ada pengalaman memandu kapal terbang. Yang seorang ni tok syekh, lebay, pakai serban, beriman pada Allah, tapi haram reti, bawa kapal terbang pun tak reti. Yang mana satu kita nak suruh bawa kapal terbang? Kita tengoklah keadaan. Jangan kita ingat hanya kerana dia ustaz dan ulama mesti pandai mentadbir. Tak semestinya. Dan tak ada requirement dalam Islam pun mengatakan kalau dia parti Islam, therefore negeri itu akan maju. Tak. Tidak, tuan-tuan. Tidak ada kena-mengena. Ini semua adalah ilmu pentadbiran yang kita kena faham dan kita kena belajar. Okey? Alright? Baik. Seterusnya, isu beras dekat Pahang. Okey. Isu beras dekat Pahang ada dipersoalkan berkenaan dengan beras dekat Pahang. Kat mana hilang beras? Ada satu beras makmur, nama dia beras tempatan. Okey, kita jawab, kita bawa sikit. Mana pergi beras makmur? Kerajaan Pahang sepatutnya mengedarkan beras makmur di seluruh negeri bagi mengatasi masalah kekurangan beras tempatan yang masih berlaku. Timbalan Putrajaya Pahang, Adenan Surah Rabu mendakwa dia sudah tidak lagi melihat kelibat beras makmur setelah PRK Pelangai awal lalu. Saya tertanya-tanya, di mana beras makmur yang disubsidi kerajaan negeri Pahang seperti yang dilihat di Pelangai sebelum ini? Di mana nak beli? Dia tanya. So kerajaan Exco jawab, dia kata apa? Exco Pahang jawab, beras makmur, beras ramah. Exco Pengguna dan Sumber Penduduk Pahang, Sim Chong Siang memaklumkan beras makmur adalah beras tempatan yang masih boleh dibeli ketika program jualan rahmah atau jualan rahmah makmur di negeri itu. Jelasnya, jenama beras makmur itu digunakan ketika jelajah jualan ramah makmur di peringkat negeri. Manakala bagi program jualan rahmah pula, beras tempatan tersebut dikenali sebagai beras rahmah. Dia macam ni, di peringkat Kementerian Perdagangan KLPDN ada jual program jualan rahmah, jadi beras rahmah. Manakala di Pahang kita panggil jualan rahmah makmur, jadi beras makmur. Itu saja bezanya, beras yang sama.